takbir berulang-ulang kali bukan orang bermazhab Syafi'i, orang jahil. Termasuk jahil mazhab Syafi'i. Wajib muqaranah, wajib sertakan dalam takbir bagi orang yang mudah untuk hadirkan niat. Bagi orang yang sukar, dibenarkan niat dahulu daripada Allahu Akbar. Dibenarkan niat dahulu daripada Allahu Akbar. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ke pandangan dhaif memang sama dengan tiga mazhab yang lain. Hanafi, Maliki, Hambali tidak wajib muqaranah niat di dalam takbir ihram. Dalam mazhab Syafi'i itu sendiri pun ada pandangan dhaif yang seumpama itu. Itu ada dinyatakan dalam kitab Burututullah ataupun dalam kitab Sabila. Pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i ni. Ada ni. Dan memang biasa dalam kitab-kitab fiqh hak mazhab Syafi'i lah. Apabila bicara bab muqaranah, dia akan bicarakan bahawa muqaranah ni hanya disunatkan di sisi mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dia akan nyatakan. Ada ni. Dan memang ada pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, muqaranah tidak wajib. Muqaranah niat dan takbir tidak wajib walaupun bagi orang hak normal, orang yang tidak ada penyakit was-was sekalipun tak wajib muqaranah. Tapi pandangan muktamad sebagaimana kita tahulah wajib muqaranah. Tapi bagi orang yang kesukaran dibenarkan niat dahulu sebelum daripada takbir ihram. Ini mazhab Syafi'i lah. Sebab itulah kata mazhab Syafi'i lah jadi takbir berulang kali. Tidak, itu orang yang jahil fiqh mazhab Syafi'i. Tidak akan jadi takbir berulang kali. Mana sukar dapat niat sebelum takbir, kemudian Allahu Akbar jalan. Dah. Tidak ada takbir berulang kali. Hak ni payah belakalah ni. Kita tengah semayang pun jadi terganggu sebab di takbirnya kuat. Kita ingat ke tu imam takbir intiqalah. Kita pun berpindah rukun, tengok-tengok tu imam belum berpindah rukun. Dah tak ada bunyi Allahu Akbar tu, hak di belakang tu. Hak belum kan? Hak tak siap-siap. Tak sudah takbir dia. Siapalah tu imam beri salam. Lepas tu adalah pula makmum yang hak mari lambat tu. Hak makmum pun tambah rakaat. Gitu teruk pula belakang makmum tu pula nak berjemaahnya. Siapalah tu beri salam, balik ke rumah. Belajar molek. Kalau ada penyakit seumpama tu tak syarat muqaranah sertakan niat di dalam takbiratul ihram di dalam Allahu Akbar. Jadi kalau jumpa orang seumpama tu, kalau kita kenal, kita boleh cakap, kita nasihat dia molek. Saya nak nasihat ni sebagai sama-sama bermazhab Syafi'i. Kayak gitu. Awak mazhab Syafi'i, saya pun mazhab Syafi'i. Saya nak cerita ni mazhab Syafi'i lah ni kepada awak. Mazhab Syafi'i untuk ramai-ramai kami ni wajib muqaranah. Tapi untuk kamu ni ada dia punya kelonggaran. Untuk kamu ni. Kamu ni mana pelik daripada orang ramai ni. Hak tak apa settle apa. Maksud dia kata gitu. Kata gitu balon lah. Kamu ni Tuhan uji dengan kesukaran untuk hadirkan niat. Tak apalah. Ada jalan keluar dalam mazhab Syafi'i, awak boleh niat dahulu. Mazhab Syafi'i lah ni. Samalah saya dengan awak. Cuma kami ramai-ramai ni Tuhan tak uji dengan penyakit macam kena pada awak. Kami wajib muqaranah dalam takbir ihram, muqaranah niat. Tapi kamu tak wajib sebab kamu ada kesukaran. Ini cerita mazhab Syafi'i lah kata. Kalau cerita tiga mazhab lain, cerita pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, orang hak biasa mudah dapat niat pun tak wajib muqaranah dah. Mana wajib molek. Takbir berulang kali tu salah sangat tu kata. Salah. Tak ada ajaran seumpama tu. Salah dah satu hal. Awak ganggu orang semayang, hukumnya haram pula di situ. Bertepuk tanganlah syaitan. Ganggu orang semayang, tak tepuk tangan syaitan. Jangan ganggu sungguh. Bukan ganggu sikit-sikit orang was-was ni. Mana ni? Sekali takbir tak dapat niat, dia pun urut belakang. Kita dah tengok ni peluk tu bomo urut mana pulak ni. Urut belakang lah, takut ada orang yang bersambung dengan hati nak
Tak salah tu mau urut manalah. Boleh 3-4 kali urut belakang, barulah dapat niat. Ada kadang-kadang takbir, imam rokok aja dapat niat. Allahu akbar rokok. Ada pula gitu. Ada kawan macam tu. Nak tunggu tu imam rokok baru dapat niat. Dah tunggu tu imam rokok takbir apa? Ganggu orang dia. Dah mana kena beritahu gitu. Mana cerita saya nak cerita ni sama-sama mazhab Syafi'i. Orang yang kesukaran nak dapat niat ni boleh niat dahulu daripada takbir. Sebelum takbir tu niat nak sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat makmum sudah. Allahu akbar tu jalan. Hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika takbir. Itu je. Mana? Ada tak ada? Dia tak ada sebenarnya hak seumpama tu. Hak tu bukan mazhab Syafi'i tu. Dia orang gini, penyakit seumpama ni dia akan jadi stres, tertekan. Bila Tok Bilal azan saja dia sudah mari macam satu beban. Allah, nak kena ambil semayang satu dah. Lepas tu nak semayang pulak penat ni. Makna dia stres, jiwa dia tertekan. Itu masa tenaga masih lagi ada. Sampai masa uzur kemudian payah orang seumpama ni. Orang lain nak tolong atur sembahyang dia pun jadi payah. Orang nak tolong atur sembahyang ni pun akhirnya akan jadi mecok. Dia pula yang nak sembahyang juga ni dia akan ditertekan jadi pongoh. Mana ni? Hak tukar tolong jadi mecok. Mecok tak mecok? Hak tukar nak sembahyang ni jadi backing, jadi nak marah ni. Tertekan ni. Dia jiwa dia penat, jiwa dia letih. Dia pula uzur, tubuh dia letih. Jadi punah agama seumpama tu. Jadi ketika kita segur-segur ni, kalau ada penyakit-penyakit seumpama tu kena berobat lah. Hak kita cerita mazhab lain tu ceritalah mazhab lain. Hak cerita hak fiqh Syafi'i tadi bukan mazhab lain. Kalau perlu cerita mazhab lain, kita cerita mazhab lain. Tapi kadang-kadang tak jadi juga. Hak tu kena secara perubatan. Secara perubatan. Sebab dia itu dipanggil masalah mental. Dia panggil bisikan. Dia ada bisikan. Molek-molek baca Fatihah, mari bisikan. Mari bisikan tu pergi baca Fatihah ayat sebelum, dia pun jadi bolong. Sedang baca tasyahud comel-comel, dia mari dengar dia di telinga ni. Macam dia pula membaca hak sebelum tu. Jadi dia pun akan jadi celaru. Itu panggil bisikan. Tapi ini bisikan halus lah. Kalau bisikan hak besar sungguh, hak tu masuk surat khabar lah. Hak tetok mak ayah tu bisikan lah tu. Hak tetok mak ayah sampai ke mati tu bisikan. Hak ni bisikan halus ni. Mana kena cari obat. Berobat secara tradisional, berobat secara moden. Pergi hospital. Saya tak sempat nak tengok. Ada satu slot di TV apa TV Hijrah ke apa. Hak petang Rabu 5.30 tu dia bicara bab ni termasuk penyakit waswas apa semua dia ada bicara di situ. Sebab ada salah seorang dia punya pesakit itu maknanya saya nasihat dia supaya pergi kepada perubatan moden di hospital. Alhamdulillah pulih dia. Dia ada cerita. Jadi kata dia minta izin. Dalam slot tu dia kata buat rakaman dah. Dia minta izin nak sebut nama. Sebab ustaz yang syorkan saya supaya pergi hospital. Dia kata orang lain tak pergi hospital dia kata. Saya kata ke dia, awak berobat dua jalan. Secara tradisional pun awak berobat, secara moden awak berobat. Jadi pergi hospital, alhamdulillah. Kalau tidak kat sebelum tu maknanya kalau tak sabar, tak tahulah jadi macam mana, punya tekanan dengan penyakit was-was tu. Pergi hospital jumpa pakar lah. Tapi orang ni orang khija ni macam jumpa pakar ni company bayar. Kalau sendiri dia kata sekali jumpa tu 400-500 sekali jumpa. Hak pakar. Maknanya dia ada sebut dia nak minta izin nak sebut nama sebab yang syorkan supaya pergi hospital. Sebab orang lain tak sure pergi hospital. Marah hospital pun ada, saya tahu kena pergi hospital. Sebab saya jumpa ramai dah hak jenis penyakit ni pergi hospital, alhamdulillah. Allah Ta'ala jadikan sembuh. Dia jadi macam-macam hak penyakit ni. Tuhan ada ke tak ada? Tuhan ada ke tak ada? Tuhan ada ke tak ada? Dia main apa gitu no. Akhirnya tak ada lagi Tuhan payuh
Aku ni Islam ke, aku ni tak Islam. Aku ni Islam ke, aku ni tak Islam. Dia perkara ni dia adalah sangkutan-sangkutan dengan penyakit-penyakit yang tak nampak di mata, macam saka ke, atau benda yang kemungkinan belaka. Atau benda yang kemungkinan belaka. Tapi maknanya hak secara berubat cara hak ni pun boleh. Mana dua-dualah cara moden pun mana kena berubat. Jangan biarkan. Kena berubat. Tak berubat dia punah, keluarga pun punah. Dia punah, keluarga pun punah. Nak kata orang ni. Sungguh orang perempuan agak suami tu sabar je. Anak Allah lah kata dah. Semua benda tak boleh sentuh. Jangan was-was ni. Kereta dia pun orang tak boleh naik kalau was-was ni. Lepas tu macam mana nak elok orang naik? Caution dibuang belakang, tinggal caution dia hebat je. Bawa tak naik. Ni sungguh ni. Jadi apa ni? Mental sudah tak siuman dah orang panggil. Kena berubat. Kena segera atau ke hospital kena berubat. Dah betul dah mental. Kereta comel-comel, caution buang. Tinggal caution dia hebat. Kalau tidak orang tumpang. Badan ni. Dah sungguh dia ngaku sendiri, ya Allah, mana sebaiklah suami saya tu sabar apa semua. Dia najis belaka ni, najis. Dia pun najis juga. Sebab apa? Air kencing dia keluar lah. Tak keluar dok. Akhirnya dia sanggup jumpa doktor. Lepas kecing, doktor masuk alat, tengok keluar dah kecing. Tak keluar. Nampak dah di skrin tu tak keluar. Keluar. Yelah apa pula doktornya. Akhirnya dibuang doktor, tak mau pakai doktor. Mana air kecil dia keluar, najis habis. Lepas tu macam suami macam anak-anak. Rosak keluarga. Kena berubat. Dah siapa ke sanggup lepas kecil masuk alat nak pastikan kecil ada ke tak keluar. Memang tak ada, tunggu setengah jam pun tak ada, setitik pun tak ada. Normal macam orang mah. Dok ada. Saya rasa ada. Tak tengok di skrin tu. Dok ada juga yang nak pakai. Padat ni. Dok sungguh. Dia kalau ada di kalangan keluarga kita semua tu kena nasihat gitulah. Kalau kita tengok anak-anak cucu kita nampak ambil wuduknya lama, kita pegang lalu dia. Padat ni. Kenapa awak ambil wuduk lama? Kenapa awak masuk bilik air lama? Dah nak istinja. Kenapa awak istinja lama? Awak istinja sekejap je. Saya ambil wuduk. Kenapa ambil wuduk lama? Kita pegang. Jangan beri dia. Jangan biarkan. Kita pegang dia. Nak tengok awak berwuduk macam mana. Kena gitu. Jangan biarkan. Ya sungguh kadang-kadang adik-adik ni ambil ni nak tengok berapa minit ambil wuduk nak cek. Tengok. Abang dah sudah lagi tengok tempoh. Lama mana dah abang dah ambil sembahyang. Kenapa adik boleh main gitu benar? Tapi bila ayah dia tu nasihat, adik tengok pula. Sudah ada perubahan. Jadi sudah ambil wuduk tu cepat. Lama-lama okey. Gitu dia pada ni. Dia kena nampak je lahir macam hok ni seorang. Istinja pun lama bila duduk tandas lama. Berwuduk pun lama bila nak sembahyang ni. Jangan biarkan. Kenapa lama? Kena tahu lalu. Ni orang tua ni kadang-kadang dibiarkan bila sudah jadi seria, barulah masuk bila air 3-4 jam. Itu tak normal. Kata dalam tandas ni orang duduk lama tu tempat syaitan. Kenapa duduk lama? Syaitan memang suka duduk lama sebab nak berkawan dengan dia. 3-4 jam. Masuk tandas kalau pagi tu pukul 4 pun masuk dah. Tu keluar habis waktu subuh. Dah sungguh ni semua tak normal belaka. Orang ni kena berubat. Punah seumpama ni. Dia ada macam-macam. Mana ada nyakit kita pegang. Ni siapa biar akhirnya dah lah. Kalau mak nak balik, saya siap belaka dah barang untuk mak. Dia masih bila air tak keluar dah 3-4 jam. Mak dah mak semayang punya semayang siapa kena bubuhkan tualat tekok. Sebab apa? Nak lak air liu. Sebab apa? Baca Fatihah tu keluar liu keluar liu ni jebok apa. Akhirnya mak ni naik angin. Mak ni gigi bahang nak tengok semayang. Mak ni masuk di syaitan dah ni. Dah bukan dianya guru Quran, boleh ajar Quran kepada orang.
Takkan sebenarnya nak baca pasal siapa keluar air liur, siapa ke kena pakai tuala apa semua. Pada muk ni apa? Naik syekh panggil, naik syekh. 3 pukul anak di tengah semayang. Dah baca pasal seumpama tu. Tapi bila tanya, dah nyakit tu bila lagi? Masa di sekolah ada dah nyakit tu. Dah kenapa biarkan? Mana nampak daripada awal tu nampak dia ni nampak peseng. Kenapa baca patah berulang-berulang ni? Awak tak baca patah berulang makruh tu. Mengulangi rukun qauli tu makruh tu. Mana kita ambil lalu, dia kena pegang lalu. Jangan biarkan. Ini penyakit waswas daripada syaitan. Ingat baik. Dah sampai tahap paruh tu kok, payah sikit lah. Payah sikit kalau sampai tahap paruh. Mana kena berubat tu. Sebab apa? Apabila waswas ni, bila dia jadi terlantar sakit, dia masih lagi mengekali. Waswas tu agak sukar kepayahan kepada yang nak menolong untuk sembahyang dia. Sebab bila terlantar uzur, dia sudah perlu kepada orang lain tolong bantu. Jadi kalau kekalkan waswas, memang agak kesukaran. Dia kena berubat awal-awal. Sebab apa? Penyakit kena berubat. Ni pula penyakit daripada syaitan pula, lagilah kena berubat. Berubat secara tradisional, secara Islam, berubat juga secara moden. Tengok, berubatlah ke cara 2 jalan. Pergi tempat-tempat hak agama ni, air tawar ke apa ke, ikutlah. Patut cara moden jangan tinggal. Tapi alhamdulillah, saya cerita tu, waswas sampai tahap Tuhan ada ke Tuhan tak ada, saya ni masih lagi Islam ke tak Islam dah, akhirnya hilang penyakit tu. Tapi perubatannya 2, secara tradisional dicampur dengan secara moden. Pergi doktor, dia jumpa doktor. Orang ni jumpa doktor, dia tak mahu sebab bunyi kata doktor ni pakar psychiatric apa orang. Dia kata macam orang gila. Dah. Itu bukan orang kita tempat orang gila. Orang kemurungan tempat kita. Tapi waswas ni dah kitab menyebut nau'un minal junun. Waswas ni satu bagai daripada gila. Dalam kitab. Kita tak katalah gila, tapi ada meh-meh dia, ada peseng dia. Adalah meh dia, peseng dia. Lalu kot tepi tahi lembu. Lalu tepi tahi lembu. Tak kenalah mungkin jauh ke tahi lembu tu, tapi undur balik. Kena ni kan. Dah undur balik. Dah kena ni. Waktu undur pula. Tak sedap ni. Orang tengok jauh tu ni. Apa haji tu duk cakap dengan tahi lembu. Dia tu tak tu kata tak normal. Mari undur balik, lepas tu pergi, lepas tu undur balik. Tak kena, tak kena kakinya. Tapi kan kena kan, puas pergi mari, dia pun sepak tahi lembu tu. Faham tak dia sepak tahi lembu? Biar sahih kena basuh. Ini nak situ je. Sekarang ni tak kena basuh kaki. Nanti kena kan? Nanti kena kan? Kan kena kan? Sepak lah senang. Mana apa sepak? Maknanya memang kena basuh. Dah normal gitu. Ada dia punya. Ada nau'un minal junun. Wuduk ada ke tak lagi Wuduk ada ke tak lagi? Ni dia nak semayang nak komat dah ni. Wuduk ada ke tak? Akhirnya dia masuk tangan, dia pegang dia punya kemaluan. Biarlah pegang kemaluan lalu lah, pakai wuduk batal. Kalau tengok dah black, ada wuduk ke tak, dia pun seluk tangan dia dalam kain plekat dia. Dah haji pegang apa tu? Nak batal wuduk. Biar senang, tak ada wuduk nak pergi semayang lain. Okey, apa tu? Dia kata nau'un minal junun tu. Ada. Kena tu molek, kena berubat tu. Gi kat pakar psikiatrik pun tak apalah, tak ada malunya. Nak berubat. Sakit pasal dia dah. Tapi kita keluar sebagai bapa contohnya, perhati molek. Kalau ada nampak lama je apa semua tu, kena pegang. Kena nasihat molek. Tak ada. Duduk tandas lama tak ada. Beruduk lama tak ada. Tak ada beruduk lama. Basuh ada hak 3 kali lebih makruh lalu dah. Lebih 3 kali makruh tu kalau air sedih. Kalau air wakaf hukumnya haram. Ingat lalu dah. Kena pegang molek lah. Kita nak bicara hak masalah hak waswas, hak kesukaran, nak muqaranahkan niat sertakan dalam takbiratul ihram. Takbir berulang kali tidak ada dalam mazhab Syafi'i kita. Kemudian dia masuk